Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Agung, yang Maha Perkasa, yang Maha Bijaksana, yang telah memberikan kepada kita berbagai anugerah yang besar. Jadi pada hari ini alhamdulillah kita diberikan sekali lagi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita bertemu dan menyambung perbahasan kita dalam rangka kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana biasa, sebagai mukaddimah, menjadi satu kewajipan juga bagi kita untuk mencontohi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana baginda adalah contoh teladan bagi kita. Sebab itulah pada pertemuan ini kita bacakan kepada saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, iaitulah kita baca berkaitan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sehari-hari. Okey. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sehari-hari. Dan kita sepanjang perjalanan bacaan kita terhadap kitab ini telah banyak perbahasan yang kita bincangkan sebelum daripada ini berkaitan dengan waktu-waktu yang ada atau sunnah-sunnah ya Rasulullah SAW yang berkait dengan waktu. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan sambung perbincangan kita dalam sunnah yang tidak ada kaitan dengan waktu. Iaitulah sunnah Rasulullah secara umum daripada pagi sampai ke malam. Iaitulah pada malam ini atau pada pagi ini kita akan sambung pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam makanan. Okay, kalau tuan-tuan tengok PDF kita dah kembali, insya-Allah boleh dah nampak. Okay, tanpa melengahkan masa, kita akan baca untuk tuan-tuan di PQDM, Pertubuhan Quran Daily Malaysia. Sunnah-sunnah dalam makanan. Sunnah-sunnah dalam, tarik ke kiri. Macam ni. Okay. Kecil sikit ke? Macam tadi okey? Macam tu okey. Sunnah-sunnah dalam makanan. Sunnah-sunnah dalam makanan. Pertama, dari Umar bin Abu Salamah radhiyallahu anhu, dia berkata, saat aku masih anak-anak dalam pengasuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanganku ke sana kemari dalam wadah makanan. Dalam wadah makanan. Datang lagi ni. Sekejap. Ada sedikit lama tak buka ni. Tutup macam ni. Okay. Jadi waktunya Umar bin Abu Salamah, dia kata waktu dia kecil, waktu dalam penjagaan dia ni, masa kanak-kanak ni, waktu makan duk pegang situ, pegang sana, pegang ke tangan tu ke sana ke sini. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, wahai anak, ucaplah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah dengan yang ada dekatmu. Jadi sahabat ni nama dia Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu. Ingat nama ni. Seorang sahabat, dia ni waktu kecil dia duduk dalam penjagaan atau waktu duduk dalam pengawasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia ditegur oleh Nabi sehingga Nabi ajar kepada dia 3 perkara waktu makan. Yang pertama ialah baca bismillah.
Yang kedua ialah makan dengan tangan kanan. Dan yang ketiga ialah makan dengan apa yang dekat denganmu. Okey. Yang utama adalah cukup mengucapkan bismillah sebagaimana yang terdapat dalam dalil-dalil. Berarti Ibnu Hajar rahimahullah berkata yang dimaksudkan dengan tasmiyah itu samillah. Samillah ni makna tasmiyah. Sebut nama Allah di atas makanan adalah ucapan bismillah ketika mula makan. Okey, ini sunnah yang pertama. Hadis yang paling jelas dalam bentuk tasmiyah adalah yang diriwayatkan Imam Abu Daud dan At-Tirmidzi dari jalan Ummu Kalthum dari Aisyah radhiyallahu anha secara marfu', di mana dia berkata, jika salah seorang di antara kalian makan, maka sebutlah nama Allah. Jika ia lupa sebut nama Allah di awalnya, hendaklah dia mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu, dengan menyebut nama Allah pada awal dan akhirnya. Jadi perkataan bismillah ada dalam hadis ini. Ni yang paling nyata apa yang kita nak baca di waktu makan. Dengan menyebut Allah awwalahu wa akhirahu tu maksudnya pada awal dan akhirnya. Jadi bila kita tertinggal di awal, kita baca pada awal dan akhirnya. Ucapannya apa? Bismillah. Jadi hadis ni penjelasan yang cukup tepat macam mana orang nak mula makan, iaitulah dengan baca bismillah. Hukum mengucapkan basmalah diperselisihkan. Ada yang mengatakannya sunnah, ada yang mengatakannya wajib, kerana Nabi SAW memerintahkannya. Yang lebih hati-hati bagi seorang Muslim adalah tidak meninggalkannya. Jika dia lupa disunnahkan mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu saat dia ingat kepada nama Allah tadi. Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian makan, maka sebutlah nama Allah. Jika dia lupa menyebut nama Allah di awalnya, maka hendaklah dia mengucap bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ini yang kita bacakan tadi. Maka hadis ini juga, itu pertama. Hadis ini juga, hadis mana ni? Hadis yang tadi di awal tadi. Baca bismillah, makan dengan tangan kanan, makan apa yang dekat. Hadis ini menunjukkan bahawa hendaknya makan dengan tangan kanan agar tidak menyerupai syaitan. Okey, ini sunnah yang kedua. Dalam bab makan, satu baca bismillah, yang kedua makan dengan tangan kanan agar tidak menyerupai syaitan. Seorang Muslim jika tidak mengucapkan basmalah, syaitan akan ikut makan dengannya. Betul. Kalau kita tak baca bismillah, syaitan akan mari duduk sebelah makan. Dan jika ia makan dengan atau minum dengan tangan kiri, maka ia menyerupai syaitan. Kerana syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. So kalau dia kata dia tak baca bismillah, syaitan akan datang makan dengan dia. Kalau dia baca bismillah, makan dengan tangan kiri, salah juga sebab dia menyerupai syaitan. So kena tiga sunnah tu kita kena amalkan. Baca bismillah, makan dengan tangan kanan, ambil yang dekat dengan kamu. Okey? Berkaitan dengan makan dengan tangan kiri ni, macam mana hadis yang ada? Dalil berkaitan dengan tangan kanan tadi. Hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu. Dia berkata, kami jika menghadiri hidangan bersama Nabi SAW, kami tidak akan meletakkan tangan-tangan kami sebelum Rasulullah SAW meletakkan tangannya. Berarti sahabat ni kalau makan dengan Nabi, dia tak akan jamah dulu makan sehingga Nabi jamah dulu. Kerana mereka menghormati Nabi. Pernah kami menghadiri hidangan bersama baginda satu waktu.
Tiba-tiba datang seorang budak wanita, iaitu hamba wanita, dan menjulurkan tangannya ke hidangan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengambil tangan Nabi, pegang. Lalu datang lagi seorang Arab Badui, dia pun julur tangan dia juga, Nabi pegang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan dapat makan makanan yang tidak disebut nama Allah. Syaitan sengaja mendatangkan budak wanita tadi agar dia bisa atau dia boleh ikut menikmatinya. Maka aku raih tangannya. Kemudian syaitan mendatangkan seorang Arab Badui ini juga agar dapat ikut menikmatinya. Maka aku cegah tangannya. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya tangannya ada di tanganku bersama tangannya. Sesungguhnya tangannya ada di tanganku bersama tangannya. Ui. Faham apa tak? Faham? Hadis ni faham? Kisah ni macam ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Satu hari, seorang sahabat, dia kata kami sedang duduk dengan Nabi nak makan. Dan sahabat ni budaya dia, kerana hormatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak akan jamuh makanan sebelum Nabi jamuh. Tiba-tiba tengah-tengah duduk nak makan, ada seorang budak perempuan, budak wanita hamba, datang ulur tangan dia dekat makanan. Nabi pun tahan tangan. Kemudian Badui, seorang Arab Badui pula makan, nak ulur tangan dia. Nabi tahan. Lepas tu Nabi pun sallallahu alaihi wasallam kata, sesungguhnya syaitan dia akan dapat makan kalau kita tak baca nama Allah, tak sebut nama Allah, tak sebut bismillah. Dan Nabi bagi tahu, tadi budak perempuan tadi syaitan suruh datang untuk dia makan. Syaitan suruh dia datang makan supaya dia tak baca bismillah, syaitan boleh makan sama. Bila Nabi tahan, syaitan suruh pula pak cik tadi datang. Nabi tahan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, sesungguhnya tangannya ada di tanganku bersama tangan budak. Nabi pegang tu, tahan. Nabi kata bersama Nabi tahan tangan budak tu, Nabi juga tahan tangan syaitan. Ada tangan tu. Waktu nak makan tu ada tangan syaitan. Kalau Nabi tak tahan, pasal budak tu tak baca bismillah waktu nak makan. So berdasarkan hadis ni kita faham, siapa saja makan tak baca bismillah, syaitan akan turut berkongsi makanan dengan dia. Jadi dia bayar satu makanan, makan dua orang, dia dan syaitan. Bila dia tak baca bismillah. Hadis yang kedua, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian sesekali makan dengan tangan kirinya. Jangan juga minum dengannya, yakni dengan tangan kiri. Kerana sesungguhnya syaitan makan dengan tangan kirinya dan minum juga dengan tangan kirinya. Dia berkata, Nafi' menambahkan, jangan pula mengambil dan memberi dengannya. Tambah lagi Nafi', bukan setakat makan minum. Kalau nak bagi benda pun, jangan bagi dengan tangan kiri, bagilah dengan tangan kanan. Nak ambil sesuatu pun, ambillah dengan tangan kanan. Itu Nafi' tambah dia. Jadi sebagai satu adab, kita mendahulukan, kalau nak bagi ke seorang hadiah pun, bagi dengan tangan kanan. Atau orang Arab, kalau dia nak olah minum, dia akan minum dengan tangan kanan. Dia hola pun, kalau dia nak tuang, dia tuang tangan kiri, dia hola dengan tangan kanan. Kita kalau cerek, kita letak cerek tangan kiri, kita pun hola tangan, salam. Ni tuang dengan tangan kanan, hola dengan tangan, tuang dengan tangan kiri, hulu dengan tangan kanan. Supaya orang tu pun bila ambil, dia ambil dengan tangan kanan, kemudian dia minum. Apa? Kalau minum dengan tangan kanan betul. Jangan minum dengan tangan kiri macam ni. Pun lapik macam ni. Ni lapik ni, apa status dia ni? Ni dia panggil helah. Helah. Dia nak, sebenarnya helah ni untuk kata dia minum dengan tangan kanan. So, dia sedang minum dengan tangan apa sebenarnya? Kita takut ni sebahagian daripada tipu daya iblis. Iblis ni macam tadi, dia nak makan, dia nak minum. Okay?
Dia nak makan dengan minum, dia suruh orang mari untuk tipu. Jadi dia talbis seseorang supaya sifat makan minum orang tu jadi dia boleh tumpang. Kita takut macam tu. Bila orang tu buat macam ni, tangan dia macam ni, sebenarnya tangan mana dia sedang minum tangan mana? Kalau kita buang tangan ni, tapi kalau kita buang tangan kiri ni, jatuh dah gelas ni, jatuh. Jadi sebenarnya yang dominan dalam isu ni, yang dominan adalah tangan kiri. Ni hanya helah dia, helah. Apa salah kalau nak macam pegang macam itu? Oh, kotor gelas ustaz. Tuan-tuan, saya pergi kadang-kadang kenduri sekarang ni, gelas disposable pun orang minum tangan kiri. Maknanya alasan talbis iblis je tu. Dan tangan disposable, kalau kotor disposable kot, boleh buang je. Kan? Makan dan minumlah dengan tangan kanan, jangan tangan kiri. Baik. Benar ni simple, tapi banyak orang yang mengabaikannya. Ya benar, setan makan secara hakiki sesuai dengan zahir teks hadis di atas. Kita je tak nampak, secara hakiki memang syaitan makan dan minum dengan orang yang tak baca bismillah, dan dia syaitan juga makan minum dengan tangan kiri. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, At-Tibbi berkata, intinya jangan kamu minum dengan tangan kiri. Jika kamu melakukannya, bererti kamu termasuk penolong-penolong syaitan. Sesungguhnya syaitan membawa para penolongnya ke sana. Dalam perkataan At-Tibbi ini ada keberpalingan dari zahir teks. Seharusnya teks hadis difahami secara zahirnya bahawa syaitan benar-benar makan secara hakikatnya, kerana akal pun tidak memustahilkannya. Hadis itu valid dan tidak perlu ditakwil. Ada orang kata, siapa yang minum dengan tangan kiri, dia jadi penolong syaitan. Kita kata tak, memang syaitan ni makan dengan minum tangan kiri. Teks hadis kata macam tu. Tak perlu kita pusing-pusing kepada yang lain. Syaitan juga sangat ingin masuk ke rumah-rumah untuk menginap di sana, menyertai penghuninya makan dan minum. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang masuk rumah lalu dia menyebut nama Allah saat masuk dan saat makan, syaitan akan berkata kepada sesama syaitan, tidak ada tempat menginap untuk kalian dan tidak ada makan malam. Kalau dia nak masuk rumah, dia baca bismillah, nak makan dia baca bismillah, syaitan akan kata kepada sama-sama syaitan yang lain, hari ni tak ada tempat tinggal, hari ni tak ada makan. Okey. Dan jika dia masuk ke rumah tidak mengucapkan nama Allah, syaitan berkata, kalian mendapat tempat menginap. Jika dia tidak menyebut nama Allah ketika makan, maka syaitan pula akan kata, kalian mendapat tempat menginap dan makan malam. Malam. Jadi sunnah baca bismillah ni kena jaga. Isu yang berbangkit berkaitan dengan itu ialah, ustaz, kita nak baca bismillah ke kita nak baca bismillahirrahmanirrahim? Ada setengah lagi, ustaz, perlu kita baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Maka kita katakan, panduan Nabi yang asas dalam perkara ini adalah menyebut nama Allah bismillah. Itu asas. Kalau seorang tu nak baca bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan amalan itu bermanfaat untuk dia. Tapi yang Nabi SAW ajar ialah bismillah saja. Teks hadis kita baca tadi kan? Kita baca teks hadis. Nabi baca bismillah. Kerana apa? Dia mudah. Kalau kita nak bismillah, kita baca dengan mudah, cepat dan tidak perlu menangguh-nangguhkan. Sebab kadang-kadang orang nak makan dia nak cepat. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Rakan-rakan di PQDM, yang kedua setelah baca bismillah dan makan tangan kanan, makan makanan yang terdekat.
Berdasarkan hadis Umar bin Abi Salamah tadi, Nabi SAW bagi tahu, makanlah apa yang dekat dengan kamu. Al-Imam Nawawi rahimahullah berkata, yang ketiga, makan yang di dekatnya, kerana makanan yang ada di tempat tangan orang lain adalah sikap yang kurang sopan dan tidak beretika. Boleh membuat orang lain merasa jijik, apalagi makanan yang berkuah dan yang sepertinya. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, aku berkata hadis ini menunjukkan wajibnya makan dengan tangan kanan. Ada ancaman bagi orang yang makan menggunakan tangan kiri. Dalam Sahih Muslim dari hadis Salamah bin Akwa, seorang lelaki seorang lelaki makan menggunakan, ni dengar hadis. Hadis ni kena dengar betul-betul ni. Hadis ni hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat yang meriwayatkannya nama dia Salamah bin Akwa. Okey. Seorang sahabat nama Salamah bin Akwa. Dia kata, satu hari seorang lelaki makan dengan tangan kiri depan Nabi. Dia makan dengan tangan kiri kat mana? Depan Nabi. Nabi SAW bersabda, makanlah dengan tangan kananmu. Apa jawab orang tu? Aku tak boleh. Dia kata, aku tak boleh. Nabi SAW bersabda, engkau benar-benar tidak mampu. Bila Nabi cakap macam tu, kerana apa? Kerana kesombongan yang menghalangi orang itu. Nabi nak suruh, dia kata, dengan sombongnya dia kata, aku tak boleh tangan kiri. Nabi kata, kalau begitu benar-benar tidak boleh. Setelah itu, dia benar-benar tidak boleh mengangkat tangannya ke mulutnya. Tak boleh sungguh. Lepas dia kata begitu, betul-betul Allah Ta'ala jadikan tangan dia tak boleh angkat makanan ke mulut dia. Kerana dia enggan mendengar nasihat Nabi SAW. Sebab tu hati-hati. Makan dengan tangan kiri. Kalau tidak kerana besarnya perkara ni, Nabi tak akan tegur. Dan pula kalau tidak kerana besarnya perkara ni, tidak akan Nabi sebut orang itu benar-benar tidak mampu, dan Allah juga tidak akan menjadikan dia benar-benar tidak mampu. Melainkan semua ni nak bagi tahu kepada kita betapa saranan Nabi ni benar, supaya kita tidak menyerupai syaitan dan juga kita beramal dengan sunnah Nabi SAW. Baik. Jadi jangan sombonglah kalau ada orang tegur kita, makan tangan kiri. Jangan cakap, saya tak boleh lah, saya dah biasa lah makan tangan kiri, saya kekok lah kalau makan tangan kanan, saya macam-macam alasan. Dia sebenarnya bila kita dah ditegur atau orang bagi tahu jangan makan tangan kiri, Allah, dia kata saya lama dah makan, tapi itulah. Bila dia kata tapi, kita berkata, tapi pun awak kena usaha sebab ini sunnah. Dan Nabi SAW juga pernah bagi tahu ni, nasihat seorang sahabat. Sahabat tu dia tak nak dengar nasihat Nabi. Dengan sombong dia kata, aku tak mampu. Lalu Nabi SAW sebut, kamu benar-benar tidak mampu. Akhirnya dia betul-betul tangan dia tak mampu angkat makanan untuk masuk ke mulut dia bila dia kata tak mampu. Jadi benda ni besar. Kalau tidak, takkanlah sebegini. Kerana impak daripadanya ialah kita berkongsi makanan dengan syaitan. Dan kita menyerupai syaitan bila kita makan dengan tangan kiri. Baik, sunnah yang ketiga, mengambil makanan yang terjatuh, membersihkan lalu memakannya. Antara sunnah makanan ialah bila makanan tu jatuh, kita ambil balik. Kemudian bersihkan makanan tersebut, makan dia balik. Tiup macam. Ataupun kalau roti tepuk, bersih, makan. Tindakan ini termasuk mempraktikkan sunnah. Jadi kalau anak kita makan makanan jatuh tepi-tepi tu kan, kena ambil makanan tu, ambil balik makan, walaupun satu biji. Tindakan ini termasuk sunnah dan menghalangi syaitan yang selalu ingin menyertai orang makan.
walaupun hanya satu suapan makanan. Dalilnya hadis Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan mendatangi salah seorang di antara kalian dalam setiap urusannya, termasuk saat dia makan. Maka jika terjatuh dari seseorang di antara kalian satu suapan makanan, hendaknya ia mengambilnya dan membuang bahagian yang kotornya lalu makanlah. Jika ia membiarkannya, janganlah ia membiarkannya untuk syaitan. Jika selesai makan, maka jilatilah jari-jari itu, kerana dia tidak mengetahui pada makanan mana keberkatannya, pada makanan yang mana ada keberkatannya. Jadi jangan tinggal walaupun sikit, makanan ada lekat, makan, supaya kita nak keberkatan daripada makanan. Hari ni berapa ramai orang buang makanan. Makanan tumpah dia pun tak ambil. Zaman kita dulu tu pos biji, Allah, mak kita kata, ambil balik nasi tu, nanti menangis nasi tu nanti. Dia kata, kalau tak makan nanti mak suak juga. Kalau tak boleh suak kau mulut, mak suak pula kau bawah, dia kata. Nak suruh kita habis. Kita berdengar, oh kena habiskan makanan. Perut penuh dah. Makan juga, makan. Tak nak membazir. Zaman lah ni makan sikit, tak nak lah. Tak nak, tak apalah, tinggal lah. Buanglah. Oh tak, buanglah. Allahu Akbar. Makanan dah jadi mewah. Jadi, kita tak tahu keberkatan makanan tu. Jika kita memerhatikan hadis di atas, kita dapati bahawa syaitan senantiasa berusaha menyertai manusia dalam setiap urusannya untuk merampas keberkatan dari kehidupannya dan merosak banyak dari urusannya. Di antara dalilnya adalah sabda Nabi SAW, sesungguhnya syaitan mendatangi salah seorang di antara kalian dalam setiap urusannya. Dalam beberapa dalil yang lain disebutkan sebahagian dari urusan-urusan ini secara khusus. Di antaranya dalam hadis di atas, dalam makan, dalam tidur, dan yang akan mendapat pembahasan sunnah-sunnah yang berikutnya insya-Allah. So, sunnah yang ketiga, kutip makanan yang jatuh. Yang keempat, menjilati jari-jari. Okey, menjilat jari-jari. Disunnahkan menjilat jari-jari atau meminta untuk dijilati oleh orang lain. La Allahu Akbar. Jilat orang lain. Seperti isteri misalnya. Ini romantik ni. Waktu makan, kita suap kat dia, dia jilat tak jari kita. Oh, ni romantik ni. Okey. Ataupun kita makan, kita pun bagi pula makanan kat dia sikit, dia pun makan sampai habis. Yang ni memang romantik ni. Maka yang disunnahkan adalah tidak membersihkan sisa yang menempel dengan tisu atau yang lainnya. Jangan lap dengan tisu lagi dah. Lap dengan tisu tu lepas ni. Jilat dulu sebelum jilat. Dalil ini adalah hadis Jabir yang telah lalu. Dan hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian makan, hendaklah dia tidak membersihkan dahulu sebelum dia menjilatnya atau menjilatkannya. Yang ni suruh orang lain jilat. Berarti jangan basuh dulu. Nasi-nasi jangan tumpah apa semua. Makan sampai habis. Kita ni ujian Allah zaman kita ni sebab banyak makanan. Okay, hendaknya dia tidak membersihkan tangannya dengan sapu tangan sebelum dia menjilat jari-jarinya. Kerana dia tidak tahu bahagian makanan yang mana yang terdapat berkat. Sunnah yang kelima, tidak menyisakan makanan yang ada di piring sedikit pun. Disunnahkan untuk tidak menyisakan sedikit pun makanan yang ada di tempat makannya. Kerana boleh jadi keberkatan ada pada makanan yang tersisa tersebut. Dalilnya hadis Anas radhiyallahu anhu, Nabi SAW memerintahkan kepada kami untuk membersihkan tempat makan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hendaknya salah seorang di antara kalian membersihkan piringnya. Guru kami Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, perintah baginda untuk membersihkan piring, iaitu tempat makan. Jika anda telah selesai makan, maka bersihkanlah. Maksudnya adalah
anda hendaknya membersihkan dengan jari-jari anda makanan yang masih tersisa di sana, lalu jilat. Mana kalau makanan tu ada, tarik, licinkan dia, bersihkan dia, tak tinggal makanan, atau ambil tu, masih kemudian makan dengan jilat. Ini juga termasuk sunnah yang sayang sekali banyak ditinggalkan oleh orang-orang, termasuk para penuntut ilmu. Kita ada belajar sunnah ni, kita buat kadang perkara ni, banyak kadang-kadang kita terlupa nak buat. Jika mereka selesai makan, maka pada bahagian yang dekat dengan mereka sering kali masih tersisa makanan, namun mereka tidak menghabiskannya di piring. Ini tidak sesuai dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay. Yang seterusnya, makan dengan 3 jari. Makan dengan 3 jari. Makan dengan 3 jari ni macam mana muslimin dan muslimat? Ni, Nabi ni dia makan kurma, dia ambil dengan 3 jari. Dia tak makan cekok macam ni. Kalau kita makan sikit, cubit lah. Seperti kurma, kalau kurma ambil 3 jari. Dalilnya Nabi SAW biasa makan dengan 3 jari. Menjilati tangannya, bukan tidak ni, dengan 3 jari. Ni kena betulkan ni. Okey. Menjilati tangannya sebelum mengusapkan dengan lap. Guru kami Ibnu Uthaymin rahimahullah berkata, lebih baik seorang makan dengan 3 jari, yakni jari tengah, jari telunjuk dan ibu jari, kerana hal itu lebih menunjukkan ketawaduan dan tidak rakus. Akan tetapi hal ini hanya boleh dilakukan pada makanan yang dapat diambil dengan 3 jari. Adapun seperti nasi, maka tidak apa-apa memakannya dengan lebih daripada 3 jari. Sebab jari tak boleh, nasi tak boleh makan 3, kena ambil dengan ni, cedok sikit. Tapi janganlah ambil macam apa? Genggam. Genggam, kepak. Oh, masuk, Allahu Akbar, kita tengok. Ish makan tak senonoh betul lah. Nabi dia makan berhalus. Berapa berhalus? Mana macam sopan lah cara Nabi makan ni. Apa dah? Tak gelojo. Tuan-tuan pernah tengok dia orang makan nasi dia segunung macam ni. Sekali ambil dia lambung. Allahu Akbar, kita tengok apalah makan jadi macam ni. Kita ni orang Melayu sopan, makan sikit-sikit. Tertik buka mulut pun kecil je. Kalau makan ni dia buka mulut, Allahu Akbar, kita pergi. Tak payahlah. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sunnah Nabi makan dengan 3 jari pada perkara yang boleh makan, seperti roti. Ambil cubit roti, ambil 3 jari, makan 3 jari. Buah-buah kita ambil petik, pakai 3 jari. Kita nak ambil. Okey. Kalau kita nak banyak kuah tu kuat, ambil lah banyak sikit, tapi masa tu nak suap, makan 3 jari. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, sabda baginda, kalian tidak mengetahui pada makanan mana keberkatan itu ada. Maknanya wallahu ta'ala alam, makanan yang ada di hadapan seseorang ada keberkatan padanya. Ia tidak mengetahui keberkatan itu ada pada makanan yang telah dimakannya kah, atau yang tersisa di tangannya kah, atau di bawah piringnya kah, atau pada makanan yang terjatuh. Maka selayaknya untuk menjaga semua ini. Yang di tangan biar licin, yang di pinggan biar licin, yang tepi-tepi tu kalau jatuh biar ambil makan, tak tinggal sisa. Kerana kita tak tahu. Bukan setakat dia makan, tiba-tiba makanan ni ada lekat dekat janggut ni. Nasi sebiji. Ustaz, orang kata, Ustaz ada nasi di janggut Ustaz. Contoh. Ataupun orang tak ni nasi sini. Awak ni ada nasi kat sini, kita jangan buang. Ataupun ambil janggut, buang. Dah. Ambil tu, ambil. Makan. Pasal apa? Sebab kita tak tahu, boleh jadi keberkatan ada pada nasi yang sebutir tu. Yang Nabi pesan macam tu, kita tak tahu mana satu yang berkat. Maka selayaknya untuk menjaga semua ini, agar keberkatan boleh didapatkan secara asal. Barakah artinya bertambah, tetapnya kebaikan dan kenikmatan yang ada padanya. Yang dimaksudkan di sini wallahu a'lam adalah yang menjadi nutrisi bermanfaat bagi tubuh
yang sihat dan menambah kekuatan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sunnah yang ketujuh, bernafas 3 kali di luar tempat minum. Okay. Disunnahkan untuk minum dari tempatnya 3 kali dan bernafas dengan pada setiap masing-masing. Mana minum, berhenti, tarik nafas. Okay, kemudian minum lagi, berhenti, tarik nafas. Kemudian minum 3 kali, berhenti, tarik nafas. Kerana itu maksud bernafas pada setiap kali minum luar daripada tempat minum. Mereka ada kata bukan minum tu bernafas dalam minum, tak boleh. Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya bernafas 3 kali ketika minum. Baginda bersabda, ia lebih mengenyangkan, membebaskan dan pantas. Anas radhiyallahu anhu berkata, aku pun bernafas 3 kali setiap minum. Dalam riwayat Abu Daud, lebih menenangkan sebagai pengganti redaksi riwayat. Pengganti riwayat, ada riwayat kata lebih mengenyangkan. Yang dimaksudkan bernafas dalam gelas adalah bernafas saat kala minum, iaitu di luar gelas. Kerana bernafas di dalam gelas adalah makruh. Nafas 3 kali tu maknanya nafas 3 kali di luar gelas. Bukan bernafas 3 kali dalam gelas. Tak. Sudah minum tak nafas, pegang macam biasa. Nafas, kemudian minum, kemudian nafas, kemudian minum, kemudian nafas. Kerana kalau nak bernafas dalam gelas, makruh, tak boleh. Kalau gitu. Pasal apa? Kerana ada hadis dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kamu minum, maka janganlah dia bernafas di dalam gelas. Al-Imam Nawawi rahimahullah berkata, sabda baginda arwa dari kata rai artinya lebih mengenyangkan. Amra dan abra iaitu keduanya isim mahmuz. Maknanya adalah abra, lebih membebaskan dari dahaga. Ada yang mengatakan lebih membebaskan dari penyakit disebabkan minum dalam satu nafas. Dan makna amra ataupun adalah lebih pantas. Okay. Sunnah yang ke-8, setelah minum atau makan, bacalah Alhamdulillah. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW bahawa Allah sesungguhnya redha kepada seorang hamba yang makan sesuatu makanan, lalu dia memuji Allah di atas makanan tersebut. Atau dia minum satu minuman, lalu dia memuji Allah atas minuman tersebut. Allah redha kepada orang itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, renungkanlah pujianmu kepada Allah setelah makan dan minum, membuat dia dari atas langit yang ketujuh redha. Maka teruslah bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Pujilah dia atas kurnianya, agar kamu termasuk orang-orang yang terpilih dengan firman-Nya yang berarti, dan sedikit sahaja dari hamba-hambaku yang bersyukur. Pujian hamdalah, yakni alhamdulillah lepas makan, memiliki redaksi riwayat yang bermacam-macam. Lepas makan nak baca apa? Baca alhamdulillah. Alhamdulillah macam mana? Ada banyak riwayat. Riwayat yang pertama, alhamdulillahi kathiran mubarakan fihi ghaira makfiyin wala muwadda'in la mustaghnan anhu rabbana wala mustaghnan anhu rabbana. Segala puji milik Allah, pujian yang banyak, diberkati dan tidak memerlukan apa-apa pun, tidak ditinggalkan atau selalu diperlukan oleh makhluk. Itu kita puji Allah lepas daripada makan. Ada riwayat kata alhamdulillahilladzi kafana wa arwana ghaira makfiyina wala makfurina. Makfiyin wala makfurin. Maknanya segala puji milik Allah yang telah mencukupkan kami dan mengenyangkan kami, tidak memerlukan apa pun dengan dan dikufuri. Ghaira makfiyin, antaranya tidak memerlukan sesiapa, dialah yang memberi makan kepada hamba-hambanya dan memberi kecukupan kepada mereka. Wala muwadda'in, dengan memfathahkan dal, yakni muwadda bukan muwaddi', muwadda'in, dal tu bagi atas, dan mentasydidkannya muwadda'in,
artinya tidak ditinggalkan. Kafana artinya memberi kecukupan. Arwana artinya mengenyangkan. Wala makfurin artinya mengkufuri kurnia dan nikmat Allah. Mereka cerita lepas daripada makan baca bismillah. Dan sebelum makan baca bismillah. Lepas makan baca alhamdulillah. Nombor 9, sunnah nombor 9. Oh, banyak ni. Sunnah nombor 9, berkumpul dalam menyantap makanan. Makanlah sama-sama. Kerana Nabi SAW bersabda, makanan satu orang cukup untuk 2 orang. Makanan 2 orang cukup untuk 4 orang. Makanan untuk 4 orang cukup untuk 8 orang. Ini Nabi bagi galakkan kepada sahabat supaya makan sama-sama dengan sahabat-sahabat yang lain. Dan kalau kita makan berjemaah lebih baik. Makan 2 orang lebih baik daripada makan seorang. Makan 3 orang lebih baik makan 2 orang. Dan Allah Ta'ala akan bagi kecukupannya. Kerana bukan kita yang memberi rezeki kepada mereka. Sebaliknya, mereka diberi rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah akan mencukupkan untuk mereka. Makan dengan talam ke, makan talam ke, makan safrah ke, makanlah ramai-ramai itu lebih baik. Ibnu Hajar rahimahullah berkata dalam hadis riwayat At-Tabrani dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, terdapat penjelasan tentang illah, yakni motif hal itu. Di awalnya, makanlah kalian bersama-sama dan janganlah terpisah-pisah. Sesungguhnya makanan satu orang cukup untuk 2 orang. Dan sepertinya. Dari sini kecukupan dihasilkan dari keberkatan. Bukan makanan jumlah tu, keberkatan dia. Semakin banyak yang berkumpul, semakin banyak barakah. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata ucapan basmalah di awal makan dan minum serta hamdalah ketika selesai memiliki pengaruh yang ajaib dalam memberi manfaat, mengenyangkan dan mencegah hal-hal yang membahayakan darinya. Imam Ahmad rahimahullah berkata, jika dalam makanan terdapat 4 hal, maka ia akan sempurna. Yang pertama, jika disebut nama Allah. Yang kedua, jika Allah dipuji setelah makan. Dan yang ketiga, banyak tangan yang mengambilnya. Dan yang keempat, berasal dari makanan yang halal. Okey, jadi 4 jenis makanan tu makanan yang sempurna. Yang seterusnya, nombor 10, memuji makanan yang lazat. Makanan sedap pujilah. Sunnah rupanya puji makanan ni. Sebab apa? Dalam satu hadis, Nabi dia balik rumah dia tanya lauk, ada lauk dah hari ni? Isteri dia kata tak ada, kita hanya ada cuka. Lalu Nabi kata, sebaik-baik lauk adalah cuka. Sebaik-baik lauk adalah cuka. Cuka termasuk salah satu jenis lauk bagi mereka. Rasanya manis, bukan asam seperti sekarang. Al-Imam Nawawi rahimahullah membuat bab dalam kitab Riyadhus Salihin. Di atas hadis ini bab tidak boleh mencela makanan dan disunnahkan untuk memujinya, yakni memuji makanan. Syekh Ibnu Utsaimin berkata, ini juga termasuk salah satu ajaran Nabi SAW, iaitu jika beliau merasa suka dengan satu makanan, baginda puji. Begitu demikian juga misalnya jika baginda memuji roti, jika engkau memuji roti, engkau katakan roti yang lazat adalah roti Bani Fulan atau yang sepertinya. Ini termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika kita perhatikan saat ini, kita dapati banyak manusia justru terjatuh pada perkara yang menyelisih sunnah. Mereka tidak hanya meninggalkan sunnah, bahkan menyelisih sunnah dengan cara mereka mencela makanan dan mencaci. Makanan tak sedap. Apa makanan gini. Oh, macam-macam. Padahal boleh jadi tak kena dengan selera dia sikit je. Orang lain makan masih okey lagi. Tapi dia punya cela makanan tak sedap tu, sampai ke tahap orang lain pun tak nak makan. Jadi itu bukan sunnah. Mencela makanan bukan sunnah. Ini bertentangan dengan ajaran Nabi SAW. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan. Jika beliau suka makan, beliau makan. Jika tidak suka, beliau meninggalkannya. Sunnah yang ke-11 itulah berdoa untuk pemilik makanan. Bila orang dah bagi kita makan kita bismillah, makan tangan kanan dan sebagainya.
Bacalah bismillah. Okey. Sorry. Kemudian atasnya. Berdoa kemudian baca bismillah, kemudian setelah makan baca alhamdulillah, berdoalah kepada Tuhan yang bagi makan. Di mana Nabi SAW berdoa kepada orang yang bagi makanan kepada Nabi. Hal ini kata di Abdullah bin Busur radhiyallahu anhu, Rasulullah ni lalu rumah dia, kemudian kambing pun hidang makanan dan watbah. Baginda makan, kemudian dimakan kurma, dia hulurkan kurma, Nabi makan, keluar biji ke di antara dua jarinya, ya. Macam ni, dia kumpul. Kurma ni Nabi makan, biji dia Nabi buang macam ni. Antara dua jari ni. Kemudian baginda mengumpulkan telunjuk dan jari tengahnya. Lalu baginda dihidangkan makan minuman. Baginda pun minum dan memberikan tempat minuman itu kepada orang yang ada di sebelah kanannya. Bapakku berkata sambil memegang cebeti haiwan tunggangannya, berdoalah kepada Allah untuk kami. Lalu Nabi SAW berdoa, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Watba adalah makanan dari kurma barni, tepung dan minyak samin. Minyak samin ni minyak apa? Minyak samin ni minyak apa kita panggil? G tu, minyak G apa? Minyak bukan G tu. Minyak sapi. Tak keluar tadi minyak sapi. Jadi dia makan makanan tu, watbah tu daripada kurma campur tepung campur minyak samin. Samin tu macam minyak sapi tu. Baik. Jika seorang yang makan kurma mengeluarkan bijinya seperti yang Nabi SAW lakukan, maka itu lebih utama. Kerana Nabi SAW mengeluarkan biji kurma dengan telunjuk dan jari tengahnya digabungkan. Disunnahkan untuk menghadiri walimah walaupun sedang berpuasa. Ini sunnah yang lain. Dia berdoa untuk sahibul walimah walaupun tidak makan. Jadi orang jamu kita makan pun kita bagi doa. Kita orang nak jamu kita tak makan pun kita doa juga kepada dia. Tak rugi pun kita untuk berdoa. Disunnahkan, kita ringkaskan, disunnahkan untuk beri minum kepada orang yang ada di sebelah kanan sebelum daripada orang sebelah kiri. Kalau ada orang sebelah kanan, bagi kanan dulu, lepas tu baru kiri. Ada hadis yang ada di sini. Yang ke berapa dah ni? 13. Orang yang memberi minum, kalau dia tukang bagi minum, dia lah orang terakhir minum. Berdasarkan hadis Nabi SAW, Nabi bagi tahu tentang bagi kepada orang minum. Lalu akhirnya Abu Hurairah, dia lah orang terakhir minum. Faedah, disunnahkan untuk orang minum susu untuk berkumur setelah daripada minum. Sunnah juga. Sebab Nabi SAW pernah minum susu lalu minum air untuk dan berkumur. Bila dia tanya, sungguhnya dia memiliki lemak. Tengok Nabi ni sampai tahap tu sahabat riwayat kepada kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Panjang lagi ni. Kita kena tangguh dululah yang ni. Kita akan sambung muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah pada sunnah-sunnah yang kita sempat baca tadi apa? Kita berhenti menutup wadah dan menyebut nama Allah bila waktu malam. Kita berhenti pada sunnah yang mana faedah minum dalam bekal. Sini ya, sini. Ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut ni, bagi minum adalah orang yang terakhir minum. Bagi. Yang bagi tukang bagi tu dia kena minum yang last.
Jangan dia bagi dulu, habis bini baru lagi kau kata. Setengah orang, kalau aku bagi macam tu, habislah dulu, baik aku minum dulu dah. Kalau dia betul nak ikut sunnah, dia bagi dulu orang minum, dia yang terakhir. So dia dapat pahala mengikut sunnah Nabi SAW. Ataupun kita ulang balik nanti sebagai ambil dua pada minggu depan, insyaAllah. Okay. Hari ni 31.10. Jadi 19 ini. Baik, alhamdulillah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita berhenti setakat tu. InsyaAllah kita sambung pada pertemuan kita yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.